dengan izin berbunyi, whereas action has been taken and further action is threatened by a substantial body of persons both inside and outside Malaysia to cause a substantial number of citizens to fear organised violence against persons or property. Tan Sri Yang Ketua, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri tentang berapakah jumlahnya, namanya substantial body of persons yang kita dengar tadi inside Malaysia, tetapi asas tindakan ini juga and outside Malaysia. Jadi berapakah dan siapakah yang merupakan cause of substantial violence and fear ini daripada luar negara Malaysia, daripada Thailand ke, daripada Indonesia ke, daripada Filipina ke? Kalau andainya daripada negara-negara jiran seperti itu, Tan Sri Pengerusi, maka saya mencadangkan supaya kerajaan mengambil berat tentang hubungan kita dengan negara-negara jiran ini. Misalnya dalam pelantikan duta, kita mesti pastikan bahawa duta yang terbaik, duta yang profesional, duta yang tahu untuk menjaga kepentingan Malaysia, sama ada berpejabat kedutaan di Filipina yang sebelum ini ialah bekas timbalan menteri kita Datuk Ibrahim Saad, yang mungkin tidak mampu untuk menjalankan tugas beliau dengan sebaik-baiknya, ataupun duta yang dengarnya dicadangkan untuk Indonesia yang mungkin juga kepentingannya, kalau pengalaman kita setakat di Dewan ini, ada kepentingan pribadi sehingga terpaksa berhenti daripada parti beliau. Jadi oleh sebab itulah saya ingin supaya kerajaan, kalau dah dipersetujui tadi, benar-benar memberi perhatian kepada unsur-unsur ancaman negara daripada luar negara sebagaimana merupakan mukadimah penting kepada cadangan undang-undang ini. Terima kasih. Sila singkatkan, Mbak. Terima kasih. Lepas itu saya mau Menteri untuk respon. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Tan Sri Pengerusi, saya juga ingin terlibat dalam perbahasan berhubung Seksyen 3 di dalam rang undang-undang ini. Saya telah membangkitkan perkara ini dalam perbahasan di peringkat dasar bahawa rang undang-undang ini digubal di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan, dan walaupun cadangan untuk tahanan tanpa bicara ini ingin dikembalikan dan terpaksa mengenepikan perkara 5 dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga perkara 9 di dalam Perlembagaan Persekutuan, dan dibolehkan oleh Perlembagaan negara kita dengan invoke perkara 149. Cuma persoalan yang saya nak bangkitkan ialah apakah Kementerian Dalam Negeri telah meneliti dengan mendalam sebelum perkara artikel 149 ini di-invoke, apakah ada hujah yang kuat seperti yang dibawa oleh Tumpat tadi, wujudnya elemen yang termaktub di dalam preamble ini, di mana substantial body of persons both inside and outside Malaysia. Sebab bagi saya, hujah yang saya kemukakan, kalau normal criminals itu tidak termasuk dalam elemen yang cuba dimuatkan dalam preamble ini, kecuali kalau ada satu gerakan komunis, kita boleh faham preamble ini diperlukan dan perlu kita invoke perkara 149, ataupun ada foreign army, tentera asing yang cuba mencabuli kedaulatan negara, kita boleh faham. Tetapi kalau normal criminals ini, apakah ianya telah memenuhi prasyarat sebelum kita invoke perkara 149? Jadi perkara ini saya harap kementerian dapat memberikan penjelasan sedikit sebelum habis, sedikit saja. Gombak tadi berhujah, terima kasih Tuan Speaker dan Pada Gombak, Tuan Pengerusi, minta maaf. Gombak tadi hujah, kalau saya faham hujahan itu ialah manakah dengan izin a substantial body of persons ini, itu
Dan saya perhatikan itu satu soalan yang tepat sebab dalam pembentangan oleh menteri untuk rang undang-undang ini dan juga pada masa penggolongan, apa yang kita telah dengar adalah satu senarai beberapa pertubuhan yang dikatakan adalah golongan penjenayah penjahat. Ada Melayu disebut, ada Cina, ada India dan sebagainya. Itu adalah beberapa kelompok penjenayah. Dan itu bagi saya bukan apa yang dimaksudkan dalam perlembagaan persekutuan apabila kita buat perlembagaan ini daripada tahun 1957 dengan perkataan a substantial body of person. Jadi saya minta pandangan daripada Gombak. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya juga bersama Yang Berhormat Subang ingin mendapatkan penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri berhubung definisi substantial body of persons both inside and outside Malaysia yang boleh menggugat ketenteraman dan juga keharmonian dan kedaulatan negara kita. Ya, kita kata. Terima kasih Pengerusi. Saya nak minta penjelasan kepada Gombak. Apakah Gombak mencadangkan perkataan now therefore pursuant to Article 149 of the Federal Constitution dipadam daripada draft ini? Terima kasih. Terima kasih Bukit Katil. Perkara ini telah pun dibawa oleh Yang Berhormat Sepang, namun oleh kerana jumlah Barisan Nasional lebih ramai, maka cadangan ini ditolak. Tetapi saya nak ingatkan, ia ini ditolak bukan kerana conscience, tetapi ditolak kerana jumlah majoriti yang mereka ada. Ya. Pada Tan Sri Pengerusi, rakyat akan menilai, melihat bagaimana prestasi ahli Bisa pilihan raya kira ini majoriti demokrasi itu boleh tak? yang menggunakan kuasa majoriti bukan conscience untuk menolak satu perkara yang begitu penting dalam mengubah orang undang-undang. Kerana bagi saya artikel 149 ini tidak boleh kita invoke sewenang-wenangnya kalau dia tidak memenuhi prasyarat yang terkandung di dalam preamble itu sendiri. Itu yang pertama Tan Sri Pengerusi. Yang kedua, sebab itu saya kata kena rujuk peguam negara, ya. Kalau boleh tunggu peguam negara balik daripada luar negara untuk pergi taklimat, tunggu Perdana Menteri balik baru pergi taklimat. Sebab saya dengar mesyuarat jemaah menteri itu dilakukan ketika Perdana Menteri berada di luar negara. Jadi apa tujuan Perdana Menteri? Perkara ini diputuskan ketika ketiadaan Perdana Menteri dalam negara. Saya tanya Tan Sri Pengerusi, boleh tak saya kemukakan persoalan ini? Boleh. Okay, baik. Yang kedua, apabila Leon tak ada pun seperti ini surat juga. baik. Sila teruskan Gombak. Kita walaupun Menteri Dalam Negeri iktiraf dia sebagai peguam yang terbaik, saya kira amat malang bagi negara kalau ada peguam seperti ini yang mengenepikan peguam negara. Baik, Tan Sri Pengerusi, kalau inilah preamble yang nak dikemukakan dalam rang undang-undang ini bermakna preamble yang lama ini akan diketepikan. Ya, yang dengan izin Tan Sri Pengerusi, kalau boleh saya bacakan preamble yang lama di dalam Prevention of Crime Act ini. An act to provide for the more effectual prevention of crime in West Malaysia and for the control of criminals, members of secret societies and other undesirable persons and for matters incidental thereto. Maknanya kalau preamble ini dimasukkan, dia akan menukar tujuan akta itu. Maknanya the entire character of the previous act akan berubah. Maksud saya ialah tujuan akta yang lama ini ialah untuk mencegah penjenayah. Tetapi kalau preamble ini dimasukkan, ianya sudah berubah untuk membawa kembali ISA dalam rang undang-undang ini, detention without trial.
saya nak merujuk kepada ucapan Perdana Menteri sendiri. Ya. Ucapan Perdana Menteri pada 16 September 2011 dengan terang dan nyata bahawa detention without trial must be rejected. Sekali lagi saya nak tanya, apa tujuan Kementerian Dalam Negeri membawa rang undang-undang yang mengingkari perintah daripada Perdana Menteri? Lawan tokek lah kan? Saya dimaklumkan bahawa Menteri Dalam Negeri ini di bawah cai Perdana Menteri. Tetapi kalau inilah rang undang-undang yang dibawa, saya nak bertanya, mengapa rang undang-undang ini bercanggah dengan perintah dan arahan Perdana Menteri? Perdana Menteri cuba membawa satu imej yang baik, yang terbuka, transformasi politik. Dan Perdana Menteri menyebut, saya mendukung Perdana Menteri dalam perkara ini. Jadi saya hargai keberanian Perdana Menteri untuk membatalkan ISA. Dia terpaksa berdepan dengan Dr. Mahathir. Tak apa, dia berani. Tapi mengapa Menteri Dalam Negeri cuba lawan tokek dia ni? Jadi dalam peringkat jawatankuasa ini, saya harap Menteri Dalam Negeri dapat memberikan jawapan yang jelas. Mengapa perkara ini dibangkitkan? Terima kasih. Gombak sedikit saja. Sebab Gombak, terima kasih Menteri Pengerusi dan Gombak, sebab Gombak bangkitkan satu perkara yang penting, itu arahan daripada Perdana Menteri adalah untuk tidak boleh ada tahanan tanpa bicara, betul kan? Itu yang betul. Mana bukti ini dalam ucapan? Itu yang saya nak kongsi dengan Gombak dan minta pengesahan itu. Adakah itu yang dimaksudkan dengan arahan itu? Sebab ada satu ucapan bertarikh 16 hari bulan September 2011, dan ayat yang penting adalah, sebentar, kita kena cari ayat tu yang sangat penting tu. Baik. Okey. Tenang. Okey, baik. Ayat ini adalah, pada masa itu Perdana Menteri sudah sebut Akta ISA akan dimansuhkan. Lepas tu adalah ayat ini, dia kata memang ada undang-undang baru yang akan digubal. Dia sebut tu. So kita tak boleh kata dia tak sebut tentang undang-undang baru. Tapi inilah ayat yang penting, Tan Sri Pengerusi. Dan ini saya tanya pada Gombak, adakah ini dimaksudkan the new laws? Dengan izin saya baca dalam bahasa Inggeris tu. The new laws will provide for a substantially shorter duration of police custody, and, nah ini yang penting, further detention can only be made with a court order. Court order, bukan perintah daripada lembaga atau mana-mana pihak. Inilah janji dan komitmen daripada Perdana Menteri kepada rakyat Malaysia, kepada negara pada 16 bulan September 2011. Sekarang kita nampak Menteri Dalam Negeri buat yang berlainan. Adakah itu yang dimaksud oleh Gombak? Minta penjelasan. Gombak just berterusan dengan ini. Ada satu perkara daripada Perdana Menteri sendiri semasa beliau berada di England dan memberi satu temu janji interview kepada BBC pada masa itu, dan Perdana Menteri dinyatakan di sini, we have removed the Internal Security Act, we have removed the emergency ordinance in Malaysia. In other words, detention without trial is history in Malaysia. That is what the Prime Minister said. Saya yakin kalaulah mereka Barisan Nasional mengadakan pilihan raya bulan ini, mereka akan bukan saja dapat 47%, malah 27% pun tak boleh dapat kali ini.
Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ucap terima kasih kepada Subang dan juga Alostar yang tampil dengan hujah yang cukup kukuh. Dan kita rujuk ucapan Perdana Menteri. Saya tidak mahu ada ahli parlimen UMNO yang mempertikaikan ucapan Perdana Menteri. Saya tidak mahu. Sebab pada 16 September 2011 ketika saya mendengar war-war bahawa Perdana Menteri akan mengumumkan sesuatu transformasi politik yang penting, saya ikuti. Bukan mudah saya tonton TV3, Tan Sri. Tapi malam itu saya dengar sendiri, saya teliti, memang benar Perdana Menteri berjanji tidak ada lagi detention without trial yang disebut oleh Subang. Dan saya terpegun kehebatan Perdana Menteri. Bukan mudah saya nak setuju dengan Pekan, tapi dalam konteks itu saya setuju 100%. Kemudian ucapan di England. Di England saya juga dengar dengan teliti tekun, Perdana Menteri menyebut detention without trial is history. Gombak sikit ni. Enggak, nanti kalau Perdana. Memang kita nak sokong Perdana Menteri ni. Hari ini 100% Perdana Menteri nak sokong. Saya benar-benar mengikuti perbahasan ini. Saya tertarik. Tetapi macam manapun kita berhujah panjang lebar, kita akan berbalik juga kepada keputusan majelis. Jadi Gombak, kalau boleh saya tekankan di sini, yang political scoring ini bolehkah minimizekan sedikit? Jelas daripada tadi jelas. Terima kasih. Saya Menteri dapat respons. Terima kasih Tan Sri Pengerusi, nasihat Tan Sri saya patuhi. Cuma pandangan saya, mungkin setelah saya dan teman-teman berhujah, ianya boleh mempengaruhi ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional untuk menyokong. Sebab saya letak harapan pada UMNO, MCA tak boleh pakai. MCA tak boleh. Di luar cakap lain, di dalam tak berani. Apa ni? Tak berani. Macam mana nak bertanding MCA? Saya patuh nasihat Tan Sri. Kita jangan bicara soal politik. Tetapi Tan Sri kena ingat, ini ucapan Perdana Menteri Tan Sri. Gombak sedikit, Gombak. Ya. Gombak. Terima kasih Gombak, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Semasa membahaskan bil ini di peringkat dasar, Puchong telah membawa hujah yang cukup menyentuh semua kita bahawa peguam negara mungkin tidak dirujuk, mungkin tidak tahu bahawa undang-undang ini telah dikemukakan berdasarkan ucapan-ucapan yang diberikan oleh peguam negara yang disebut oleh Puchong tadi. Pada ketika ini pula Gombak membawa beberapa sebutan ucapan Perdana Menteri. Tajuk Abundo pula tu, yang mengatakan perkara yang berbeza daripada apa yang sedang berlaku. Jadi adakah peguam negara tidak dirujuk dan juga Perdana Menteri tidak dirujuk dalam membawa undang-undang ini, kemungkinannya? Terima kasih Gombak. Saya fikir oleh kerana perkara tersebut telah disebut oleh Subang, oleh Alostar, oleh Muhammad Gombak sendiri berkaitan dengan kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri, apakah tidak berhasrat untuk minta Perdana Menteri bangun memberi penjelasan? Saya fikir itu yang sangat penting bagi saya. Ini soal credibility, soal maruah. Kita tak mau nanti image negara kita itu akan tercalar akibat dilihat tak konsistennya kenyataan ini. Tan Sri, saya pun tak payah layan Tan Sri. Kita teruskan dengan kita punya undian Tan Sri. Dulu ya Gombak dulu. Adalah memang yang kita perbahaskan ini merangkumi hal-hal ilmiah, akademik dan general. Jangan menghabiskan
berkuasa dengan perkara-perkara perbalahan macam mana interpretasi perlembagaan. Itu bukan tugas kita. Jadi kalau kita berpanjangan dengan perbalahan pendapat, apa Pucung cakap mengenai dengan Wan Foneng, apa Subang Hujau dengan Wan Foneng, lepas itu Gombak pula sokong, bermakna itu adalah perbahasan ilmiah. Itu bukan tugas parlemen. Message terlihat jelas. Yang harus didengar sekarang respon daripada menteri yang berkenaan bahwa akta tidak pernah mengena dengan Perdana Menteri, dengan hujau Perdana Menteri. Tidak semestinya hujau pada ketika itu akan berterusan kalau ada suasana berubah. Saya mengamati semua perbahasan ini. Jangan ada lagi political scoring. Ini kata penting, karena ini adalah hidup dan mati rakyat. Tuan Speaker, but he's our Prime Minister. Apa yang dijanjikan ni bukan janji orang kampung, janji seorang Perdana Menteri. Kalau kita tak pegang pada Perdana Menteri, nak pegang pada siapa lagi? Alam Rahmat, duduk. Apa yang dihujah, sepakat kita berhujah, akan juga dapat liputan. Persidangan ini pun sekarang ini boleh ditonton di luar. Jadi message yang telah dikemukakan daripada tadi pagi ini telah pun semua diketahui umum. Tidak payah diulang-ulang, karena peraturan masyarakat mengatakan jangan ulang-ulang perkara yang telah diulang. Saya perhatikan argumen dari tikus penjajah ini bermula daripada Sepang, lepas itu diulang lagi oleh daripada Subang, lepas itu diulang oleh Sepang, lepas itu dialih bahasa oleh Gombak. Sama serupa. Saya tak boleh, jangan lagi ada political scoring. Okey, Tan Sri. Baik, saya terima nasihat Tan Sri. Kalau mau ubah, ini kali lah ubah. Kinabatangan. Perubahan itu bermula dari kinabatangan, mulai dari sekarang. Silakan. Cuma Tan Sri pengurusi, saya minta petua daripada Tan Sri. Kalau Dewan ini bukan tepat untuk menggubal undang-undang, di mana lagi? Bila lagi? Siapa lagi? Sebab kalau Tan Sri kata ini soal teknik, soal undang-undang ni bukan di sini, tapi di mana lagi? Di mesyuarat UMNO? Gombak. Tidak. Gombak dulu. Sebab itu apa yang dibangkitkan oleh, minta maaf Tan Sri pengurusi, yang dibangkitkan oleh Pucung, dibangkitkan oleh Padang Serai, Sepang, isu fundamental. Kalau undang-undang ini bercanggah dengan perlembagaan, nak letak muka mana kami wakil rakyat yang ada maruah, sama ada BN ataupun pakatan? So kita minta nasihat daripada pejabat negara, Tan Sri. Duduk Gombak. Tarik balik. Orang lain tak ada maruah ke? Maka wakil rakyat tak ada maruah. Tolong duduk Gombak. 28 kita cakap Saya faham, Tan Sri. Rasa tambah Tanjung Karang Baling, duduk Gombak. Cuba saya nak Tan Sri sebut sikit. Saya sebut tadi wakil rakyat, ahli parlimen, kedua-dua pihak ada maruah. Boleh cek Hansat, saya tidak menghina belah Barisan Nasional. Saya kata kedua-dua pihak ada maruah. Jadi kita nak perbahasan itu biarlah akademik, ada faktanya, tidak bercanggah dengan perlembagaan. Itu tujuan saya, Tan Sri. Duduk. Terima kasih. Kita berbahas beberapa jam dah. Nah, Kesimpulan dia cuma 2-3 perkataan saja, yaitu sama ada rang undang-undang ini bercanggah dengan perlembagaan. Bagi saya itu saja. Apabila semua hujah telah dilontarkan, pada akhirnya kita menunggu. Tugas saya menjaga supaya perbahasan dapat berjalan dengan baik dan pada masa yang telah kita tetapkan. Itu sebab ada peraturan mesyuarat. Yang adalah bahagian ini yang bermakna saya paham, yaitu untuk menandakan bahawa siapa yang tidak mengundi dan siapa yang tidak. Saya terbaca dalam satu saya kurang ingat, dan saya tidak akan pakai kuasa ini. Kalau sekiranya speaker ada penglihatan dia dalam dewan bahwa majoriti itu ada dalam dewan dan majoriti jelas,
Kalaupun ditanya belah bahagian, speaker boleh mengatakan tidak, karena itu kan menghabiskan masa juga. Tapi saya benarkan belah bahagian. Karena belah bahagian itu adalah keputusan terakhir untuk menentukan maruah agama yang benar. Itu sebab saya nyatakan begitu. Saya tidak menghalang perbahasan yang bernas, tidak. Tetapi jangan ulang-ulang sehingga masa kita terbajir. Tadi secara seluruh saya katakan bahwa kesianan saya sudah dekat 4 jam. Saya mendengar perkara yang sama. Seberapa panjang hujah dari mana-mana pun akan juga dibahas oleh menteri yang ada idea sendiri. Lepas itu saya kemukakan masalah, kita menunggu lagi balik. Sila Gomba teruskan. Terima kasih Tan Sri Pengusi. Saya dapat menyelami kedudukan Tan Sri yang saya amat simpati. Tan Sri sebut tadi Tan Sri tak boleh tinggalkan kerusi tersebut sebab kedua-dua timbalan terpaksa mengundi. Dua-dua timbalan tak ada dalam Dewan, Tan Sri. Sila teruskan meja semua kumpul dengan saya ada itu bukan soal sudah. Saya nanti dulu kena simpati dengan Tan Sri. Tan Sri dah 4 jam tak boleh keluar. Cuma di mana timbalan-timbalan speaker ni, Tan Sri? Kuala Kerau tak ada, Beluran pun tak ada. Kalau mengundi, bolehlah tukar. Yang berhormat Gomba, saya paham yang berhormat Gomba pun hujah. Kadang-kadang perli, kadang-kadang ada tujuan. Belum lagi ada belah bahagian, dia belum masuk lagi. Jangan begitu Gomba, tolong berhujah dengan baik. Saya tolong Tan Sri. Sebelum belah bagi, masuklah ganti Tan Sri dulu. Gomba, teruskan hujah. Okey. Baik, sila. Saya nak rumuskan, saya minta Menteri Dalam Negeri dapat memberikan penjelasan tentang perkara ini. Menteri Dalam Negeri nak solat kerana dia seorang pemimpin yang cukup. Dia sebut. Okey. Saya harap ini peluang Menteri Dalam Negeri untuk beri penjelasan yang cukup kemas di depan Perdana Menteri. Ya? Termasuk kenyataan Perdana Menteri. Apakah Peguam Negara memberi nasihat sesuatu yang bercanggah dengan ketua kerajaan? Saya setuju dengan Sepang tadi yang bercakap ni bukan ketua cawangan, bukan ketua kabinet, Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya harap Menteri Dalam Negeri dapat memberi jawapan yang cukup jelas dan kemas mengapa ada percanggahan dalam soal yang dibentangkan rang undang-undang ini dengan janji Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan kepada rakyat Malaysia dalam 2 majlis resmi sebelum ini. Terima kasih. Saya nak bagian.